So itu menunjukkan saya untung. Walaupun saya menggunakan e-tunai, saya dapat ekstra duit, tambahan duit, pendapatan tambahan. Itu yang pertama. Yang kedua, satu lagi kita nak kongsikan dari Bob Gadik MHI TV3. Di kampung-kampung ada line internet untuk buat e-tunai ke? Tidak semua orang mampu miliki handset. Okey, dah lama saya tak nampak ejaan handset macam ni. Dari segi keselamatan akaun bank, bagaimana pula? Okey, nanti kita mohon sedikit pencerahan keselamatan bank. Milo Kosong katanya, lagi risau kena scam kat kedai. Harga papar lain bila nak bayar e-tunai. Susah nak cancel lah, apalah. Ini boleh buat pengguna rugi. Okey, betul juga. Kadang-kadang kita rasakan macam semuanya mudah, tapi bila dikongsikan luahan hati ini, nampak ada sedikit kelompongan lah. Macam contohnya, dah tak dapat nak tarik balik duit tu sebab ianya melalui transaksi e-tunai. Mungkin itu adalah sedikit-sedikit yang perlu diperhalusi sedikit, Doktor? So, berbalik kepada soalan internet tu, memang betul. Sebab tu saya masih ada lagi cash. Saya masih lagi pegang tunai. Standby, ya? Sebab kadang-kadang kalau kita masuk dekat mana-mana shopping mall misalnya, walaupun shopping mall tersebut besar dan ada internet yang bagus, tetapi kalau kita dekat basement misalnya, kat bawah tanah, memang tak ada internet. Dan tak ada internet, aduh sudah kan. Sebab tu saya punya go to sentiasa e-tunai. Yang kedua, saya akan guna credit card. Kalau tak boleh credit card atau debit card, saya akan guna tunai. So itu step by step lah. Itu untuk internet. Kalau untuk menjawab persoalan di mana kalau kita dah terbayar yang salah dan sebagainya, itu macam umpama kita macam bayar tunai pun sama juga. Kadang-kadang kita bayar tunai, penjual memberi baki yang salah. Kalau kita masukkan dalam dompet dan kita tak ambil cakna tentang berapa banyak duit yang kita dapat, begitu juga kita akan hilang duit tersebut. Betul. Tetapi dari segi nak membayar menggunakan e-tunai ini, saya biasanya akan tengok dulu betul ke tidak. Contohnya penjual cakap RM26.30. Saya akan type RM26.30. Betul RM26.30. Baru saya confirm. And then letak kod, kita punya password, lepas tu dah proof. So bagi saya, tanggungjawab kita untuk ambil cakna apabila kita nak membayar sesuatu benda tersebut. Betul. Kita tak boleh nak cakap, sebab dia tersalah. Kadang-kadang benda tu kita yang salah, kita yang salah type dan sebagainya. So kita kena double check. Kadang-kadang kita perlu sentuh tentang etika penggunaan aplikasi e-tunai. Kita harus fahami betul-betul bagaimana sebenarnya ini bekerja, kan? E-tunai ini bekerja. Kalau kita faham dan kita tahu disiplinkan diri kita, sebab berjimat ni bukan masalah duit tunai ataupun e-tunai, dia masalah etika perbelanjaan kita sendiri, kan? Gaya perbelanjaan anda sendiri. Okey, mungkin daripada pencerahan doktor tadi timbul pula satu persoalan, ya, macam kadang-kadang kita ni nak menggunakan duit tunai dan juga dulu duit simpan bawah bantal. Allah. Kan dulu kes-kes kan. Duit dulu simpan bawah bantal, simpan dalam laci dan sebagainya. Itu adalah antara bagaimana untuk kita asingkan. Ni duit belanja anak sekolah, ni duit untuk duit pasar minggu ni dan sebagainya. Kalau e-tunai ni ada tak cara ataupun tips yang bagaimana kita nak asingkan? Ini duit perbelanjaan sekolah, ini duit perbelanjaan rumah. Bagaimana doktor sendiri menguruskan kewangan dari sudut itu? Itu soalan yang sangat-sangat menarik. Saya menggunakan e-tunai ni sebagai satu medium untuk membayar sesuatu benda. Saya tak letak duit saya berkepuk-kepuk di dalam e-tunai. Sebab macam Anim, saya pun waspada juga dengan duit saya dalam e-tunai. Sebab kita tak tahu, mungkin duit kita boleh diambil. So apa yang saya buat, saya hanya limitkan e-tunai saya RM20 saja. Kalau dia jatuh bawah RM20, akan auto top up tambah lagi RM20. So maksimum e-tunai saya hanya RM40 sahaja dalam satu-satu e-tunai. Sebab kesenangan untuk kita top up duit di dalam e-tunai tersebut tak memerlukan saya meletakkan duit berkepuk-kepuk sebagaimana kita dulu menggunakan dompet. Kita kena withdraw mungkin RM500 letak dalam dompet supaya kita ada duit untuk kita bayar sesuatu benda tersebut. So saya hanya menggunakan e-tunai ni sebagai medium. Kenapa saya cakap saya gunakan dia sebagai medium? Sebab menggunakan e-tunai ni kita dapat collect points. Betul. Kita dapat macam-macam vouchers, kita dapat macam-macam rewards. Saya dapat cashback hampir RM50 ke RM100 setiap bulan hanya menggunakan e-tunai sahaja. Sebab keaktifan menggunakan e-tunai. Betul. Kan? So itu menunjukkan saya untung. Walaupun saya menggunakan e-tunai, saya dapat ekstra duit, tambahan duit, pendapatan tambahan. Itu yang pertama. Yang kedua, berkenaan dengan soal bagaimana nak menguruskan duit ni, saya menguruskan duit ketika mana gaji saya masuk, saya terus asingkan dalam bank-bank tertentu. Saya menggunakan 3 bank sistem di mana saya ada bank keperluan, bank kemahuan dan bank simpanan. Bank keperluan ini sahaja yang saya gunakan untuk top up
e-tunai saya. Saya tak pusing pun bank kemahuan ataupun bank simpanan. Itu dia kan disiplin. Itu saja sedutan klip pendek daripada salah satu TV appearance yang saya dah buat sebelum ini. Kalau anda nak tengok video panjang, sila pergi dekat ruangan description. Kat situ saya ada sertakan link untuk tengok video panjang. Dan jika anda nak tahu lagi tips-tips kewangan yang lain, jangan lupa untuk lawati channel Dr. Adam Zubir, di mana anda boleh klik pada butang playlist. Kat situ tim saya dah susun dah topik-topik kewangan dan pelaburan yang anda boleh binge watch. Dan jika anda ada sebarang pertanyaan ataupun persoalan, sila nyatakan dalam ruangan komen di bawah. Itu saja daripada saya. Saya akan jumpa anda dalam video seterusnya.